Hai semua, selamat datang ke Dapur Masakan DFC. Dalam video kali ini, Chef nak tunjukkan cara membuat tosai dengan memberi sukatan yang tepat mengikut gram supaya bila anda buat nanti, anda akan dapat buat dengan sempurna. Sebelum itu, Chef nak terangkan serba sedikit tentang tosai. Tosai ini kaya dengan protein dan kalorinya rendah serta mudah digest. Ia sesuai sesiapa yang planning dan diet. Makanan tosai adalah pilihan terbaik. Okey kawan, untuk nak buat adunan tosai, yang amat penting adalah sukatan bahan-bahan dalam adunan tosai. So, ia tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jika tidak, ia tidak akan jadi seperti mana yang saya tunjukkan dalam video ini. Sebelum itu, kalau anda baru pertama kali menonton channel kami, sila tekan butang subscribe dan butang loceng, baru anda akan terima notifikasi bila kami upload video baru. Sekarang jom kita lihat bahan-bahan keperluan dan sukatan dia. Beras 300 gram, kacang tosai ataupun kacang ulundu 100 gram, halba 6 gram, garam halus 11 gram, serbuk is 0.2 gram. Tujuan masukkan is supaya mencapatkan proses penampaian dalam adunan tosai, dan adunan tosai akan kelihatan berkembang 2 kali ganda selepas proses penampaian. Sebelum kita mula membuat adunan tosai, kita perlu rendamkan 3 bahan utama, iaitu halba, beras, kacang ulundu selama semalaman ataupun sekurang-kurangnya 4 jam. Selepas tamat proses rendam, barulah kita kisarkan semua bahan-bahan ini dan air yang digunakan untuk mengisar bahan-bahan ini sebanyak 360 gram. Selepas proses mengisar, perapkan adunan tosai sehingga tamat proses penampaian. Sekurang-kurangnya ia akan mengambil masa selama 6 jam. Kemudian kita perlu tambahkan air dalam adunan tosai sebanyak 150 gram supaya kita dapat kecairan adunan tosai dengan tepat dan sempurna. Seterusnya saya akan tunjukkan cara membuat tosai. So, jangan skip video ini, tonton sehingga habis, baru anda akan dapat tahu dengan lengkap cara membuat adunan tosai. Sekarang sediakan sebuah mangkuk besar, masukkan beras, kemudian masukkan kacang ulundu dan masukkan halba. Kemudian bilaskan bahan-bahan ini dengan air sehingga bersih sebanyak 3 atau 5 kali. Selepas bilas, masukkan air setinggi 2 inci dari paras bahan, kemudian tutup dan rendamkan semalaman atau sekurang-kurangnya selama 4 jam. Selepas proses rendam, ambil sebuah mangkuk penapis dan keluarkan airnya. Kemudian masukkan bahan yang direndam tadi ke dalam grinder ataupun blender. Kemudian masukkan air 360 gram ke dalam grinder dan bukakan switch grinder. Ketika bahan-bahan tengah mengisar, masukkan garam 11 gram dan serbuk is 0.2 gram. Kemudian biarkan dia mengisar selama 15 minit. Di sini saya gunakan grinder sebab sesuai untuk nak buat adunan tosai. Tapi blender pun boleh guna, cuma kita perlu kerap tutup buka kacau. Ini saja perbezaan antara grinder dan blender.
Sekarang adunan tose sudah siap dikisar. Pastikan seperti ini, adunan tose tidak boleh dikisar terlalu halus ataupun terlalu kasar. Sekarang tuangkan adunan tose ke dalam sebuah mangkuk dan tutupkan dia dan tunggu sehingga proses penampaian selama 6 jam. Sekarang sudah hampir 6 jam. Adunan tose sudah ditapai dan berkembang. Ketika ini tambahkan air sebanyak 150 gram. Kemudian gaulkan dia sehingga sebati. Sekarang adunan tose sudah sedia untuk dimasak. Panaskan non-stick pan. Taburkan air, kemudian sapukan dia sehingga bersih. Kemudian tuangkan adunan tose di tengah-tengah pan. Selepas itu pusing dan tolak keluar adunan tose dan buat bentuk bulat. Selepas siap, ambil tudung periuk. Tutupkan dia selama seminit 30 saat. Tujuan tutup supaya permukaan atas tose agak lembut dan cepat masak serta permukaan bawah tidak akan angus dengan cepat. Selepas seminit 30 saat, buka tudung, biarkan dia masak sepenuhnya selama 30 saat. Kemudian kita boleh keluarkan daripada pan. Sekarang tose sudah sedia untuk dihidang. Hari ini saya hidangkan tose bersama dengan kari dal berserta dengan chutney tomato, dan kombinasi ini memang sedap. Rugi jika anda tak cuba makan bersama hidangan sampingan ini. Akhir sekali, sukatan yang diberi dalam video ini anda boleh buat sebanyak 10 keping tose. Okey kawan, kita dah penghujung rancangan. Sekiranya anda suka resipi kali ini, sila like video ini dan share dengan rakan anda. Sekiranya anda baru pertama kali menonton channel kami, sila tekan butang subscribe dan butang loceng, baru anda akan terima notifikasi setiap kali kami upload video-video baru. Sekian, terima kasih daripada Dapur Masakan DFC.